Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni aku tak cerita pasal motor. Aku nak cerita pasal seorang hamba Allah ni. Aku dah lama jugalah tengok video dia. Memang dah lama lah. Jadinya kenapa aku nak cerita pasal dia? Sebab masa tu pagi aku tengok YouTube. Tiba-tiba YouTube recommend dekat aku punya wall tu lah kan. Jadinya dia tulis, dia punya thumbnail dia tu lepat, sesat, lepas tu tanda soal. Dia kalau dia tulis lepat sesat je, aku tak tengok video tu. Sebab dia tulis lepat sesat, lepas tu tanda soal, maknanya benda tu menarik lah untuk aku tengok. Jadinya aku tengok video tu. Aku tengok video tu. Dalam video tu dia cerita lah. Dia cerita macam-macam lah. Cerita pasal buku lepat. Aku tahu lepat tu dia ada keluarkan buku. Ada yang aku tahu buku apa nama dia tu. Tapi buku tu si babi hutan macam itulah. Tapi aku tak pernah baca buku tu. Jadinya aku tak tahu isi kandungan buku dalam buku tu apa. Jadinya macam mana aku boleh menarik nak tengok video si lepat ni. Aku tengok video si lepat ni dah lama tau. Sebab apa tau aku suka tengok video dia? Yelah, kadang-kadang kita ni, kita nak dengar orang cakap, mesti kita nak rasa selesa dengan apa yang kita dengar, betul tak? Jadinya bila lepat ni dia bercerita, aku rasa macam menarik. Cara penyampaian dia tu menarik. Jadinya sebab tu aku suka tengok video dia. Tapi dekat dalam channel yang aku tengok tu, ada satu bab yang channel tu dia tak ulas lah. Jadinya bab tu bab yang paling penting, aku rasa. Bukan aku rasa, tapi bab tu memang paling penting. Sebab apa aku cakap paling penting? Sebab lepat ni dia pernah keluarkan satu kenyataan kan. Dia cakap macam mana Dia cakap Engkau orang pergi solat. Lepas tu kau nak menghukum orang yang tak solat. Itu yang dia cakap. Itu barisan yang pertama. Barisan yang pertama tu aku terima lah apa dia cakap. Sebab apa tau? Sebab yelah, kita pergi solat ni, kita tak boleh petikaikan orang yang tak pergi solat. Memang tak boleh. Pada akulah itu memang tak boleh. Lepas tu dia cakap dia ada masalah. Kalau aku solat, aku ada masalah. Dan kau tak pernah tanya aku apa masalah aku tu. Dan bila orang tanya apa masalah dia satu, dia tak khusyuk. Solat dia tak khusyuk. Jadinya sebab tu dia tak solat. Dia kata memang betul, bila kita tak khusyuk, dekat sana nanti Allah SWT akan tanya. Lepas tu dia cakap dengan apa, dengan orang yang tanya dia tu, dia cakap benda ni aku yang kena jawab, bukan korang yang kena jawab. Memang betul, memang tak dinafikan lah benda tu. Tapi macam mana nak cakap solat ni dia rukun Islam kan. Rukun Islam ada 5. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, solat. Yang ketiga, puasa di bulan Ramadan. Yang keempat, zakat. Yang kelima, menunaikan haji bagi yang mampu. Jadinya solat ni dia dekat nombor 2. Kenapa dekat nombor 2? Sebab yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadat kan. Yelah, bila kita mengucap 2 kalimah syahadat, baru kita Islam, betul? Lepas tu baru kita solat. Jadinya solat ni benda yang penting, benda yang wajib kita buat. Orang putih cakap no excuse lah. Jadinya macam lepat ni, dia bukannya, macam nak cakap dia bukannya dia petikaikan solat tu tau. Aku memahami ada setengah orang tu dia tak faham. Lepas ni dia tak pernah petikaikan solat tu wajib. Lepas ni dia cuma cakap dia tak solat sebab dia tak khusyuk.
Jadinya sebab itulah dia tak solat. Lagi satu, kalau betul-betul dia sesat, dah lama dah Jabatan Agama Islam ambil tindakan dekat dia kan. Jadinya solat tu dia akui benda tu kena solat, tapi dia tak solat sebab dia tak khusyuk. Hukum tak solat ni ada dua tau. Ada dua. Satu, kalau kita tak solat sebab malas. Sebab malas ni, kita tahu solat tu penting, wajib, sebab dia dalam rukun Islam kan, masuk dengan dalam syariat ni. Kita tahu benda tu wajib, tapi kita tak solat. Hukum dia tetap berdosa besar, tapi kita masih lagi dalam golongan orang yang beriman. Maksudnya kita masih orang Islam lah. Yang kedua ni, dia mempertikaikan solat. Maksudnya mempertikaikan solat ni macam kita cakap solat ni tak wajib. Itu kira dah orang cakap kafir lah. Sebab engkau mempertikaikan benda yang wajib. Maksudnya benda yang wajib tu kau cakap tak wajib. Dia macam itu. Jadinya kalau orang, minta maaf cakap lah, kalau orang yang tak solat ni kan, dia lebih jahat daripada setan dan iblis. Sebab apa? Sebab Ustaz Azhari terus pun pernah cakap benda yang sama. Dia cakap macam itu. Kalau mu tak solat, dia cakap, kalau mu tak solat, mu lagi jahat daripada iblis dengan syaitan. Dia cakap macam itu. Sebab apa dia cakap macam itu? Sebab Nabi Adam, setan ni, iblis ni, dia tak nak bersujud pada Nabi Adam. Dia bukan tak nak bersujud pada Allah SWT. Jadinya dia tak nak bersujud dengan Nabi Adam AS. Jadinya kalau kita ni manusia biasa ni, kalau kita tak nak solat, maknanya kita tak nak bersujud kepada Allah SWT. Jadinya kita lebih jahat daripada iblis. Sebab iblis sendiri nak bersujud dengan Allah SWT. Jadinya solat ni penting. Dia macam ginilah, kita ni kan ada level-level dia tau. Masa kita sekolah memang ustaz tak mampu nak ajar kita ilmu agama yang dalam-dalam ni. Sebab otak kita ni kan, bila kita kecil, bila kita belum dewasa ni, ada tahap-tahap dia yang kita ada had lah untuk kita fikir benda tu. Jadinya tak semua pasal agama kita boleh belajar kat sekolah. Dan ada banyak lagi yang kita kena belajar bila kita dah meningkat dewasa. Jadinya apa maksud tarekat, hakikat, makrifat tu semua kan? Dia syariat ni kan, okey lah, dia ada 4 kan. Syariat, hakikat dengan tarekat. Syariat, hakikat, tarekat, makrifat. Betul. Kita kena ada syariat, kita kena ada hakikat, kita kena ada tarekat, barulah sekali kita makrifat. Sebab apa aku cakap kita kena ada 4-4? Sebab kalau kita ada makrifat je, kita tak faham hakikat tu apa. Kalau kita ada hakikat je, kalau kita tak buat syariat, tak boleh juga. Jadinya ulama-ulama ni, yang aku tengok video ceramah Ustaz Abdul Samad tadi lah aku, dia andaikan syariat, hakikat, tarikat, makrifat ni ibarat macam mana tau? Macam kita nak pergi mencari belian dekat dalam laut. Sebab apa dia bagi andaian macam itu? Okey, dia kata syariat ni sampan, hakikat ni laut. Lepas tu tarikat ni kita kena berenang masuk dalam. Lepas tu belian yang kita nak jumpa tu, kita cari tu, itulah makrifat. Jadinya kalau orang tak faham, jadinya macam apa benda maksudnya kan? Okey, jadinya maksudnya sampan ni syariat. Syariat ni kita solat 5 waktu, kita berpuasa di bulan Ramadan, kita buat zakat, kita sedekah, kita berzikir, semualah. Jadinya hakikat tu apa? Hakikat tu kita faham lah. Solat kita tu kita merendahkan diri,
Allah SWT, kita adil sesama manusia, kita jangan bersangka buruk dekat orang. Banyaklah benda-benda yang macam gitulah. Jadinya syariat ni diibaratkan macam sampan, kan? Hakikat ni lautan. Dah ada sampan, akan ada laut, kan? Kalau tak ada kata tak ada laut, ada sampan je, kita nak cari belian dekat laut, takkan belian dekat darat, kan? Ini sekarang andaiannya belian tu dekat laut. Jadinya hakikat tu sampan. Lepas tu tarikat tu kita kena berenang masuk dalam. Jadinya apa maksud berenang tu? Berenang tu maksudnya kita kena berguru. Kita kena berguru dengan orang yang betul. Apa maksud orang yang betul? Maksud orang yang betul tu orang yang mengamalkan syariat. Sebab apa? Sebab orang yang tak mengamalkan syariat kita tak boleh ikut. Sebab apa aku cakap tak boleh ikut? Sebab Nabi Muhammad SAW tak pernah meninggalkan syariat. Jadinya syariat tu memang kita kena buat. Jadinya bila kita dah berguru dengan orang yang betul, berguru ni kita berenang masuk dalam, maksudnya kita berusaha. Lepas tu baru kita akan jumpa makrifat tu. Makrifat tu apa? Makrifat tu macam cahaya, macam nur yang ditembakkan ke hati kita. Masa tu aku dengar ceramah Ustaz Adil Somad cakap macam itu. Jadinya yang buta tu mata, yang buta tu hati, bukan mata kita. Maksudnya hati kita yang buta. Jadinya bila kita tak melihat sesuatu tu dengan hati, kita melihat dengan mata, jadinya kita akan terpesong lah. Sebab tu kalau macam kita nak berdakwah ke apa ke, tak salah, memang tak salah. Tapi nak berdakwah tu mengikut cara Nabi Muhammad SAW lah. Sebab Nabi Muhammad SAW ni tak pernah meninggalkan syariat. Jadinya solat tu wajib. Dia solat ni, okey, contoh macam kita tak solat tapi kita bersedekah ni, kita bersedekah, kita puasa, kita buat benda-benda baik, kan? Tapi kita tak solat. Jadinya macam benda tu macam tergantung tau. Dia ibarat macam mana tau? Okey, mengucap ibarat macam kita nak buat rumah. Mengucap 2 kalimah syahadah ni kita ibaratkan macam tanah, kan? Lepas tu solat ni tiang. Biasa kita dengar orang cakap solat ni tiang agama, solat ni tiang agama, kan? Jadinya solat ni tiang. Lepas tu batu-batu, contoh kita nak buat rumah, kan? Batu-batu, atap, kuda-kuda tu semua, kan? Kuda-kuda tu semua, itu amalan kita. Jadinya kalau kita ada tanah ni mengucap 2 kalimah syahadah, maksudnya kita dah Islam, kan? Kita dah ada tanah ni tapi kita tak ada tiang. Jadinya macam batu tu tak boleh naik. Jadinya dia akan duduk kat tepi tu je. Macam gitu lah. Dia ibarat macam gitu. Jadinya solat ni tiang agama. Tanpa solat, amalan kita tu tergantung. Jadinya solat tu penting lah. Macam nak cakap, aku jumpa macam-macam orang. Masa tu aku pernah dekat kedai makan. Kedai makan tu biasanya tak penuh orang, tapi dia kedai makan kat tepi jalan lah. Kat tepi jalan, macam orang-orang jual meniaga warung tepi jalan, kan? Ada banyak-banyak meja, kan? Selalu kedai tu tak ramai orang. Tapi time hari yang aku pergi tu ramai orang. Cuma ada satu meja ni, ada brother ni, umur dia dalam 40-an macam tu lah. 40-an. Dia taklah tua sangat, dia taklah muda sangat, tapi dia lebih tua daripada aku lah. Aku tengok dia duduk seorang. Jadinya meja tu ada kosong lah. Jadinya aku cakap, "Assalamualaikum bang, boleh tumpang duduk ke?" Dia cakap, "Boleh lah, duduk lah." Aku pun duduk. Aku makan. Aku makan. Lepas aku habis makan tu, dia tanya aku, "Duduk mana?" Dia cakap, "Duduk sini, duduk area sini, kan." Lepas tu tiba-tiba dia tanya aku, dia cakap dengan aku apa tu? "Melayu ke?" "Melayu lah bang." "Islam?" Islam. Jadinya aku macam,
kenapa tiba-tiba abang ni cakap macam ni kan. Jadinya kita akan jadi pelik tau bila kita jumpa orang macam ni kan. Lepas tu dia cakap, boleh mengucap. Aku cakap, boleh, aku pun mengucap kan. Lepas tu dia tanya aku, tahu ke apa maksud 2 kalimah syahadat tu? Aku cakap, tahu. Lepas tu dia tanya aku apa. Aku cakap lah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, utusan Allah kan. Jadinya dia tanya aku tu, tiba-tiba dia tanya aku, dia cakap, kau sembah Tuhan tu ada banyak, kau sembah Tuhan yang mana? Aku jadi pelik lah. Yelah, dia macam mana nak cakap ayat maksud tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Jadinya dia orang-orang macam gini kan, pada akulah orang-orang macam gini, kita tak boleh nak macam ni tau. Kita tak boleh nak mengajukan soalan ni kat semua orang, sebab tak semua orang faham benda ni. Jadinya bila orang tak faham benda ni, orang akan cakap, dia ni sesat ke apa kan. Jadinya macam itu. Jadinya kita kena faham lah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Memang betul pun Tuhan ada banyak. Sebab apa aku cakap Tuhan ada banyak? Sebab kita dekat atas dunia ni kan, kita banyak agama kan. Orang agama lain pun dia panggil Tuhan juga. Jadinya kita sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu yang kedua, aku bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Lepas tu dia tanya aku tau, bersaksi, kau pernah jumpa ke depan-depan dengan Nabi Muhammad SAW tu? Jadinya benda tu, maksud tu kan, dia terlalu dalam bagi kita orang-orang biasa ni kan, macam aku ni, orang biasa macam aku ni. Jadinya macam benda tu macam bercelaru kepala nak fikir. Aku faham maksud dia, tapi tak semua benda tu kita boleh kemukakan benda tu dekat orang sesuka hati kita cakap macam itu kat orang. Jadinya tak boleh. Jadinya apa maksud bersaksi tu? Bersaksi dengan hati yang ikhlas. Sebab tu aku cakap, kita ni nak berubah, semua orang boleh berubah, tapi nak ikhlas, nak istiqomah tu benda yang susah. Tapi walau macam mana pun kita kena belajar, kita kena usaha lah. Kita kena usaha istiqomah. Kita kena faham apa erti ikhlas tu kan. Jadinya aku rasa lah benda-benda macam ini, yalah, benda-benda yang dalam macam ini tak elok kita ajukan kepada semua orang lah. Dia memang berat lah pada aku. Orang tak semua orang boleh terima. Jadinya kita ada level-level kita lah untuk kita memahami sesuatu tu. Janganlah kita bebankan orang tu dengan soalan-soalan yang macam itu. Ini pendapat aku lah. Sebab tak semua orang boleh faham kan? Macam brother Lepak ni, dia suka buat macam imagine tu. Ada satu video dia tu aku tengok, dia tunjuk, aku tunjuk ni, kau nampak apa? Lepas tu orang yang dia cakap tu, dia cakap nampak pokok ke nampak mayat, tak silap aku. Lepas tu aku tak tunjuk mayat, aku tunjuk tiang, dia cakap. Dia cakap macam tu. Dia nak menggambarkan sesuatu tu yang luas. Faham tak? Contohnya macam aku pernah jumpa seorang kan, dia cakap macam ni tau, kat situ Allah, kat situ pun Allah juga. Jadinya macam benda tu kalau orang yang faham, dia akan faham. Tapi pada orang yang susah nak faham, yelah, macam aku cakap lah kan, pemikiran kita ni tak semuanya meluas tau. Jadinya pada orang yang tak faham, dia akan faham apa tau? Dia akan faham, dia ni cakap Allah ada banyak pula. Padahal dia maksudkan tu, Allah tu ada di mana-mana. Maksudnya benda ni macam itu. Benda tu orang cakap tak semua orang lah benda tu kita boleh faham. Jadinya kita tak perlu nak membebankan fikiran orang lain dengan apa yang kita faham. Jadinya macam itu. Macam brother Lepak ni,
dia tak pernah pertikaikan solat. Jadinya Jabatan Agama Islam pun tak pernah cakap dia sesat, sebab dia tak pernah pertikaikan solat. Dia memang tak pernah pertikaikan solat, tapi dia pertikaikan, dia tak khusyuk masa solat. Jadinya dia tu kategori satu yang aku cakap tadi. Dia bukannya tak percaya, dia bukannya menafikan solat tu wajib. Jadinya dia jadi kategori tu berdosa besar, wajib taubat dan qada. Jangan sampai yang kategori kedua. Kategori kedua ni dia mempertikaikan solat. Maksudnya dia cakap solat tu tak wajib. Itu dah lain lah kan. Itu kalau macam itu Jabatan Agama dah boleh ambil tindakan lah, sebab dia mempertikaikan solat kan. Okey, jadinya itu je lah aku nak cerita pasal brother lepas ni. Aku suka tengok video dia. Serius aku suka tengok dia cakap. Apa yang dia cakap tu memang betul, tapi tak semua orang boleh faham apa yang dia sampaikan. Jadinya last lah pesanan aku, kalau kita nak berguru ni kan, kita nak berguru, kita nak belajar tentang agama, kita cari guru yang tak meninggalkan syariat. Sebab tanpa syariat tu batil. Sebab Nabi Muhammad SAW tak pernah meninggalkan syariat. Jadinya akhir kata daripada aku kepada Lepat, aku minta maaf lah kalau kata-kata aku ni menyinggung perasaan dia. Aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik tu datang daripada Allah SWT, yang jahat tu, yang tak baik tu datang daripada aku sendiri. Sebab aku pun masih di awang-awangan lagi tentang agama ni. Aku tak pandai pun pasal agama, tapi ini pendapat aku. Aku bercakap ni bukan sebab aku pandai agama, tapi apa yang aku tahu dan apa yang aku rasa. Jadinya ini pendapat aku. Jadinya itu je lah aku nak cerita pendapat aku pasal brother Lepat ni. Dia sesat ke, dia tak sesat ke. Jadinya itu je lah yang apa yang aku nak cerita hari ni.